Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurin Syashan Batrisha binti Muhammad Nizar daripada Penegah khas 2 Ambilan Jun 2020 akan membentangkan tugasan 3 iaitu pembentangan PKUK 3113 Pentaksiran dalam pendidikan khas. Pentaksiran merupakan satu elemen penting dalam bidang pendidikan bagi mengukur dan menilai tahap pencapaian serta penguasaan tentang suatu topik pembelajaran maupun suatu kemahiran seperti kemahiran tingkah laku. Menurut Adam et al. 2020, pengukuran, pengujian, pentaksiran, penilaian merupakan konsep yang diguna pakai dalam aspek pendidikan bagi menunjukkan proses kemajuan murid berdasarkan PDP yang dilaksanakan. Pentaksiran ialah proses guru ataupun petugas PDK mengumpulkan maklumat dan perkembangan murid-murid ataupun pelatih-pelatih secara berterusan dengan menggunakan penilaian sama ada penilaian formatif, sumatif serta aktiviti pembentukan sahsiah murid seperti kurikulum, aktiviti hands-on, projek dan sebagainya. Menurut Ali dan Warti 2013. Pentaksiran terdiri daripada proses pemerhatian, pengumpulan, pengintegrasian, perekodan serta pelaporan. Maklumat tentang pencapaian para pelatih bagi membantu petugas-petugas untuk membuat keputusan bagi menentukan intervensi yang bersesuaian untuk dijalankan terhadap pelatih. Petugas maupun guru amat memerlukan kemahiran dalam menjalankan pentaksiran bagi menjamin kualiti pentaksiran yang dilaksanakan kepada pelatih. Menurut Kanji 2014, Kanji menyatakan bahawa matlamat pentaksiran tingkah laku yang dilaksanakan mampu mengesan perkembangan keadaan pelatih secara berterusan dalam bilik darjah dapat dikesan melalui pentaksiran dalam bilik darjah yang sistematik. Hal ini dalam mentafsir para pelatih, petugas melihat pelatih secara meluas dan holistik dari segi kognitif, psikomotor, tingkah laku dan sebagainya bagi membentuk individu yang dapat menjalani hidup berkualiti dan mampu bersosialisasi dalam masyarakat dalam kehidupan seharian. Dalam konteks ini, senarai semak dapat membantu guru atau petugas PDK dalam mengenal pasti masalah-masalah pelatih dengan berfokus serta dapat menjalankan tindakan susulan seperti intervensi yang bersesuaian dapat dilaksanakan terhadap pelatih tersebut bagi mengatasi masalah mereka. Menurut Ashraf dan Najim 2014. Senarai semak digunakan bertujuan sebagai suatu instrumen untuk merekod data pemerhatian secara sistematik dan bertindak sebagai instrumen penilaian yang menetapkan kriteria tertentu menurut Young dan Nur Aini Ahmad 2020. Pelatih yang telah dipilih untuk menjalani pentaksiran ini adalah bernama Hadif, berumur 5 tahun dan bermasalah pembelajaran kategori autisma yang merupakan gangguan perkembangan saraf yang memberi kesan pada kemerosotan kemahiran komunikasi, tingkah laku, sosial, pertuturan dan kebolehannya terbatas menurut Ray et al. 2019. Autisma ataupun Autism Spectrum Disorder ASD dikenali sebagai gangguan perkembangan neurologikal yang berkaitan dengan ketidakupayaan kognitif dan bahasa menurut Lee et al. 2017. Hal ini pelatih mempunyai cabaran dalam kemahiran bersosial serta dalam pembinaan hubungan antara rakan sebaya yang seiring dengan tahap perkembangan umur mereka menurut Memari et al. 2015. Nur Hayati et al. 2018 menyatakan sistem saraf individu mempunyai autisma mengalami masalah perkembangan. Contoh kesannya boleh dilihat sewaktu pelatih menunjukkan tingkah laku seperti berada dalam dunia mereka sendiri dan tidak peka akan persekitarannya. Menurut Seret dalam Muhammad dan Nurul 2019, autisma dapat mempengaruhi keadaan pelatih dalam menjalankan interaksi sosial, komunikasi bersama individu lain serta tindak balas mereka terhadap persekitaran. Hal ini disokong oleh Berecha et al. 2017 di mana simptom kanak-kanak autisma adalah sama seperti kesukaran untuk berkomunikasi, serta menyatakan pendapat maupun meluahkan emosi. Menurut Siti Hajjah Abdul Aziz 2017,
Kemahiran bahasa tersebut perlu dimahiri oleh pelatih-pelatih, termasuk pelatih autisma, agar mereka menjadi individu berkemahiran untuk berkomunikasi yang merupakan satu keperluan dalam pendidikan masa kini serta kebolehan untuk menjalani kehidupan berkualiti dan menjadi individu berdaya saing. Saya telah memilih untuk melaksanakan pentadsiran tingkah laku kerana menurut Anies 2019 menyatakan bahawa kanak-kanak berkebutuhan khas seringkali mempunyai masalah tingkah laku berbanding dengan kanak-kanak tipikal. Hari ini, saya melaksanakan pentadsiran tingkah laku menggunakan kaedah pemerhatian bagi mengumpulkan maklumat mengenai tingkah laku pelatih. Antara kelebihan pentadsiran tingkah laku melalui kaedah pemerhatian ialah pentadsiran mudah dilaksanakan. Kerana pemerhati, kita hanya memerhatikan tingkah laku pelatih yang dipilih tanpa memerlukan interaksi dan kerjasama pelatih secara terus. Contohnya, sewaktu di PTK, saya hanya memerhatikan tingkah laku yang ditunjukkan oleh Hadif sepanjang tempoh di pusat PDK. Bagi setiap aktiviti yang dijalankan bermula apabila dia tiba sehingga dia pulang. Hal ini, saya tidak memerlukan Hadif untuk duduk berhadapan dengan saya, iaitu one to one, bagi melaksanakan pentadsiran tersebut. Seterusnya, instrumen senarai semak yang telah dibina amat memudahkan pelaksanaan pentadsiran, terutamanya sewaktu pemerhatian dan merekod data. Hal ini kerana semua perkara yang hendak diperhati sudah dinyatakan dalam senarai semak tersebut. Kita hanya perlu menanda tahap kekerapan suatu tingkah laku itu berlaku dan menyatakan catatan sekiranya ada. Contohnya, dalam senarai semak 1.2, tingkah laku bermain, tahap sederhana, perkara yang dinilai adalah berkongsi alat permainan bersama rakan dan bercerita mengenai permainan tersebut. Saya menandakan tahap kekerapan 2, iaitu murid jarang menunjukkan tingkah laku tetapi akan berlaku dalam situasi tertentu. Hal ini kerana Hadif tidak gemar berkongsi alat permainan, tetapi sekiranya bermain secara berkumpulan, Hadif akan beri kepada rakannya setelah beberapa minit. Dan Hadif kurang berkomunikasi secara verbal. Maka, dia menunjukkan cara bermain dengan melaksanakan demonstrasi aktiviti permainan tersebut. Maklumat berkaitan tingkah laku yang ditunjukkan oleh Hadif dengan lebih terperinci dan tepat. Hal ini terbuktilah bahawa instrumen senarai semak adalah mudah, praktikal dan mampu digunakan oleh mana-mana individu dalam melaksanakan pentadsiran tingkah laku tersebut bagi mendapatkan maklumat yang berkaitan dengannya. Contohnya, ibu bapa turut dapat menggunakannya bagi menjalankan pengurusan tingkah laku terhadap anak di rumah. Selain itu, pentadsiran tingkah laku ini mampu digunakan sebagai rujukan untuk membentuk plan pengurusan tingkah laku yang bersesuaian dengan pelatih. Hal ini kerana maklumat mengenai tingkah laku yang diperoleh daripada pentadsiran dapat menjadi sebagai panduan kepada pihak PDK maupun ibu bapa untuk laksanakan pengurusan tingkah laku bagi mengurangkan dan meminimumkan masalah tingkah laku yang dihadapi oleh pelatih. Menurut Nurul et al. 2022, pengurusan tingkah laku merupakan satu rancangan dan memodifikasikan tingkah laku bermasalah kepada satu matlamat yang ditetapkan dengan menggunakan kaedah yang bersesuaian. Masalah tingkah laku murid berkebutuhan khas ataupun pelatih berkait rapat dengan perkembangan dan kehidupan sosial mereka. Justru, pengurusan tingkah laku memainkan peranan penting dalam pembentukan tingkah laku pelatih maupun murid berkebutuhan pendidikan khas yang positif agar dapat memberi kesan baik terhadap keyakinan diri serta perkembangan kemahiran mereka. Antara kelemahan instrumen senarai semak yang digunakan adalah ketekalan instrumen. Senarai semak kekerapan tingkah laku yang ditubuhkan tidak mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi. Hal ini kerana instrumen tersebut telah dibina sendiri tanpa mengedarkannya dan membuat rujukan pakar serta tidak mengadaptasi daripada senarai semak sedia ada yang telah dijalankan oleh pengkaji lalu. Kesahan adalah penting untuk memastikan kejelasan item, soalan yang dikemukakan,
masa menjawab mencukupi, serta yang paling penting, item mampu mengukur apa yang sepatutnya diukur dalam pelaksanaan pentaksiran tingkah laku yang dijalankan. Seterusnya, kebolehpercayaan instrumen senarai semak yang rendah turut merupakan kelemahan instrumen dan pentaksiran yang dilaksanakan ini. Hal ini kerana kebolehpercayaan instrumen senarai semak menjelaskan sejauh mana skor-skor dalam setiap item yang diperolehi adalah konsisten atau stabil apabila diuji berkali-kali. Sekiranya kebolehpercayaan adalah rendah, maka ketekalan instrumen adalah rendah menurut Ghazali Darussalam dan Sufyan Husin 2019. Hal ini disokong oleh Weiner dan Brian dalam Ghazali Darussalam dan Sufyan Husin 2018. Kebolehpercayaan merupakan suatu nilai ukur bagi menentukan ketekalan skor dalam setiap item. Di mana apabila item yang sama diuji beberapa kali kepada pelatih yang sama, pada selang masa yang berlainan, skor keputusan ataupun jawapan yang diberikan masih sama ataupun hampir sama. Hal ini kerana kebolehpercayaan berkait rapat dengan ketekalan atau konsistensi, kestabilan dan keteguhan skor menurut Faizal dan Wei 2017. Selain daripada kesahan, kebolehpercayaan juga penting bagi menguji ketekalan dan kestabilan instrumen senarai semak. Kekerapan tingkah laku yang telah dibina dapat diguna pakai bagi memperolehi data yang lebih tepat serta dapat digunakan oleh individu lain untuk melaksanakan pentaksiran tingkah laku pada masa akan datang. Menurut model disiplin Assertive Center, tindak susulan perlu dijalankan oleh guru atau petugas PDK bagi mengatasi tingkah laku bermasalah pelatih dengan menghasilkan perancangan disiplin secara bertulis dan formal menurut Haliza Hamzah dan Joy Nesamala 2016. Hal ini, perancangan tersebut hendaklah mengandungi peraturan dan rutin di dalam kelas serta ganjaran sekiranya pelatih bertingkah laku baik dan akibat jika mereka bermasalah tingkah laku sama ada tingkah laku positif ataupun bermasalah tingkah laku negatif. Peraturan tersebut mestilah jelas berkaitan dengan tingkah laku yang hendak dihapuskan dan dikekalkan oleh pelatih. Oleh itu, pelatih dapat mengetahui peraturan-peraturan yang terdapat di PDK dan ganjaran sekiranya mereka menunjukkan tingkah laku yang diingini dan akibat yang akan diterima seandainya mereka melanggar peraturan yang ditetapkan. Menurut MOK 2011, perancangan disiplin secara bertulis dapat mengelakkan pelatih daripada melakukan tingkah laku bermasalah yang boleh mengganggu kelancaran aktiviti-aktiviti. Contohnya, guru atau petugas menetapkan bahawa memberi perhatian dan jangan membuat bising semasa aktiviti pembelajaran, memberi kerjasama serta menjalankan aktiviti dan sebagainya. Petugas PDK boleh memaparkan peraturan, ganjaran dan akibat dalam kelas agar pelatih dapat memberi perhatian akan perkara tersebut. Seterusnya, bagi menangani masalah tingkah laku, Haliza Hamzah dan Joy Nesamala 2016 mencadangkan beberapa intervensi yang dapat guru laksanakan seperti teknik modifikasi tingkah laku, bimbingan dan kaunseling, terapi seni dan lain-lain. Teknik modifikasi tingkah laku menggunakan prinsip peneguhan iaitu kesan terhadap tingkah laku boleh dibentuk, dikekalkan, diteguhkan atau dilemahkan. Bertindak berdasarkan tingkah laku yang diberikan ganjaran atau dendaan. Menurut Ragbir Kaur Joginder Singh 2013, sekiranya pelatih menunjukkan tingkah laku positif, maka guru akan memberikan peneguhan positif bagi mengekalkan tingkah laku tersebut. Pada masa yang sama, ia menghapuskan tingkah laku bermasalah. Menurut model ini, peneguhan positif diharuskan bagi meningkatkan konsep kendiri, keyakinan dan motivasi pelatih-pelatih. Hasani Dali dan Muhammad Johdi Saleh 2009 menyatakan bahawa peneguhan positif
yang diberikan mendorong pelatih untuk meneruskan tingkah laku begini. Hal ini kerana peneguhan positif bertindak sebagai galakan kepada tingkah laku yang diingini dan boleh membina persekitaran pembelajaran yang kondusif. Selain itu, pelaksanaan sistem token turut dapat membantu petugas mengatasi masalah tingkah laku pelatih. Hal ini kerana ia menepati dengan model disiplin Assertive Center kerana tergolong dalam peneguhan positif. Fungsi token akademi adalah untuk menggalakkan tingkah laku yang diingini dan mengurangkan tingkah laku yang ingin dihapuskan. Zelina Kekman et al. 2016 membuktikan token ekonomi mampu meningkatkan minat pelatih terhadap aktiviti yang dijalankan di dalam kelas, malah turut memberi kesan positif kepada pelatih. Oleh itu, petugas boleh menjalankan sistem token ekonomi dalam kelas. Bagi menjalankan tindak susulan ini, petugas perlu menerangkan terlebih dahulu tingkah laku yang perlu diubah kepada pelatih. Contohnya, pelatih perlu menyertai dan tidak membuat bising semasa aktiviti dilaksanakan agar pelatih lain tidak terganggu. Sekiranya pelatih melakukan tingkah laku positif, maka pelatih akan menerima token dan pujian, manakala sekiranya pelatih bertindak sebaliknya, pelatih akan kehilangan token. Oleh itu, pelatih-pelatih akan berusaha untuk sentiasa menunjukkan tingkah laku yang positif. Petugas dapat memberikan ganjaran kepada pelatih yang memiliki token yang paling banyak. Ia turut menjadi dorongan kepada pelatih-pelatih lain. Tambahan pula, ganjaran yang diberikan akan menjadikan motivasi yang boleh mengawal perilaku pelatih untuk berkelakuan positif dan lebih baik secara konsisten dan berterusan. Rumusannya, dalam merancang, membina dan melaksanakan suatu pentadsiran, ia perlulah bersesuaian dengan kemampuan klien di samping menguji kemahiran mereka. Dalam merancang dan melaksanakan pentadsiran berkualiti, guru atau petugas PDK perlulah membuat rujukan, memahami objektif dan matlamat pelaksanaan pentadsiran tersebut. Hal ini, guru dapat menghasilkan pentadsiran yang seiring dengan aras kemampuan kanak-kanak ataupun pelatih-pelatih seperti hadis. Di samping menguji kemahiran mereka dan maklumat yang diperolehi dapat dijadikan panduan dalam menghasilkan plan pengurusan tingkah laku serta menjalankan intervensi yang bersesuaian. Justeru, kecakapan guru dalam membangunkan instrumen pentadsiran amatlah penting bagi mengukur, menilai, memupuk dan mengukuhkan suatu kemahiran yang difokuskan seperti pengurusan tingkah laku pelatih. Pengurusan tingkah laku memainkan peranan penting dalam membentuk tingkah laku yang positif seperti kejayaan diri serta meningkatkan pencapaian akademik pelatih. Kemahiran dan persediaan guru dalam menguruskan tingkah laku amatlah penting bagi menentukan kejayaan suatu program atau aktiviti. Sebagai seorang guru, pengetahuan berkaitan membina, merekod dan melaksanakan instrumen pentadsiran secara sistematik dapat mengatasi isu-isu yang berkemungkinan berlaku dan dapat membantu guru dalam menguruskan tingkah laku para pelatih. Pengurusan tingkah laku yang berkesan berpotensi untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih kondusif bagi memaksimumkan penglibatan pelatih dan meminimumkan masalah tingkah laku. Pelibatan dan kolaborasi berbagai pihak terutamanya ibu bapa dapat menjamin keberkesanan program berkaitan dengan pengurusan tingkah laku pelatih. Sekian sahaja pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih.